Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan menunjukkan amali kaedah menguji kabel bawah tanah. Di sini adalah satu contoh kabel bawah tanah XPLE 4 core 70 mm. Okey. Ini keadaan kabelnya. Pada masa ini kabel-kabel jenis underground telah ditandakan mengikut warna ya. Jadi ini fasa merah, fasa kuning, fasa biru, dan ini adalah hitam untuk meter. Okey. Bumi adalah pada dia punya perisai. Jadi selepas ini kita akan tanam kabel ini. Kira selepas proses penanaman penembusan kabel itu selesai, kita kena uji sama ada kabel itu dalam keadaan baik atau tidak. Okey. Ada beberapa alat yang perlu digunakan. Contoh di sini adalah meter ya. Kita akan gunakan meter insulation tester ya. Penguji pendebatan. Okey, kita akan gunakan untuk menguji sama ada kabel-kabel ini dalam keadaan baik atau tidak dari segi keterusan dan pendebatan. Okey. Sampai itu juga kita akan menggunakan elektrod bumi ya. Elektrod bumi bagi antara satu ada kaedah-kaedah yang digunakan untuk menguji keterusan dan pengenalan fasa. Okey, walaupun kita kabel ini telah ditandakan ya mengikut fasa, tapi kemungkinan ada juga jenis kabel yang tidak ditandakan dengan color. Okay? Maka dengan itu ujian pengenalan fasa sangat penting ya, untuk mengetahui bahawa fasa itu adalah fasa merah atau untuk menentukan fasa itu fasa merah, kuning dan biru bagi tujuan tamatan pada aksesoris yang lain. Okey. Selepas ini kita akan pergi ke padang tempat penanaman kabel dan kita akan melakukan ujian itu. Ada tiga jenis pengujian yang akan kita jalankan. Pertama, ujian keterusan, kedua, ujian pengenalan fasa, dan ketiga, ujian pendebatan. Lepas ni kita akan tanam kabel underground ni. Okay. Jadi pelajar-pelajar ni akan menggali lubang trench untuk menempatkan kabel underground ni. Kita parit atau trench sedang dijalankan. Tapi kali ini kita membuat trench tidak mengikut spek ya. Sebab ini kita nak tunjukkan cara nak menguji kabel aja ya. Jadi proses penanaman kabel yang sebenar kita akan laksanakan pada tahun semester akan datang seterusnya ya. Jadi kita nak tanam di kabel ni supaya dia tidak kelihatan dan kita akan uji. Okay. Kita masukkan. Masukkan kabel. Apa putih? Ikutkan. Mana? Lagi tutup. Katakan kabel telah selesai ditimbus, dan kerja-kerja penembusan telah selesai. Jadi selepas ini kita akan lakukan ujian pendebatan dahulu. Ujian pendebatan ini dilakukan supaya kita untuk menentukan sama ada kabel ini bocor atau tidak. Pendebatan ini. Jadi kita akan lakukan ujian pendebatan.
pada ni. Baik. Kalau nak melakukan ujian pendapatan, kita gunakan meter ini, ya, insulation and continuity tester boleh digunakan untuk dua keadaan, ya. Pertama untuk insulation tester. Jadi bagi insulation tester, kita gunakan pada bahagian warna merah. Okay. Kita letak voltan janaan pada 1000 volt. Okey. 1000 volt. Okey. Kemudian dia punya kita letak pada julat paling besar. 2000 mega ohm. Okay. Jadi maksimum yang dia boleh baca meter ni adalah 2000 mega ohm. Okey. Baik. Jadi lakukan ujian pendapatan ni kita antara fasa dengan fasa. Katakan fasa merah dengan kuning. Okey. Okay. Fasa merah dengan kuning. Kemudian kita tekan. Tinggi ni kita. Bacaan adalah melebihi 2000 mega ohm. Bacaannya melebihi 2000 mega ohm. Okay, sebab dia lebih daripada 2000 mega pun dia tak boleh membaca lagi. Okey. Lepas tu kita buat merah dengan biru. Sama. Merah dengan biru pun sama, bacaan melebihi 2000 mega ohm. Sangat besar. Jadi yang dibenarkan itu sangat boleh diterima, ya. Okay. Lepas tu merah dengan hitam, neutral. Sama. Okey. Kemudian kuning dengan biru. Okey. Sama juga. Lepas tu kuning dengan hitam, neutral. Okey. Dan biru dengan neutral. Right? So, jadi dengan arti kata lain, bacaan melebihi 2000 mega ohm, ya. Jadi itulah bacaan yang dibenarkan. Dia tidak boleh kurang daripada 1 mega ohm. 1 mega ohm. Jadi bacaan ini. Jadi pendapatan bagi kabel ini adalah sangat baik dan boleh diterima. Itu adalah ujian pendapatan. Kita nak uji sama ada antara kabel fasa dengan fasa tu ada bocor atau tidak. Okey. Kalau ada bocor, maksudnya kabel itu tidak boleh digunakan. Jadi daripada keputusan ujian ini, bacaan melebihi 2000 mega ohm. Okay, sebab meter ini kapasiti dia boleh membaca 2000 mega saja, tapi dia tulis OL, over limit. Maksudnya lebih daripada 2000 mega dia boleh baca, tapi dia tak boleh baca. Okay. Jadi nilai pendapatan ini melebihi 2000 mega ohm. Jadi ada nilai yang dibolehkan untuk digunakan, ya, sebagai ujian pendapatan yang baik. Alright, itu ujian pendapatan. Okay. Yang kedua, ujian pengenalan fasa atau ujian keterusan dulu. Kita buat ujian keterusan. Okay. Bagi ujian keterusan, kita tuntaskan ke semua fasa-fasa di hujung sini. Ada satu je, boleh. Sini ke sini. Habis dia punya kaki ini. Kaki ni betul tak kat sini. Tak betul. Kat situ, ya. Okey. Ini kaki. Okey. Situ. Okay, kita gunakan klip buaya, kita pitaskan ke empat teras kabel itu. Okey, di hujung. Okey, Okey. Keadaan macam ni, kita pitaskan. Alright. Kemudian kita pergi sebelah sana, mana minta akan uji. Okay. Ujian keterusan adalah ujian yang digunakan, ujian yang dijalankan untuk menentukan sama ada kabel itu
ada putus atau tidak? Boleh mengalirkan arus ke tidak? Jika dia tidak boleh mengalirkan arus, maka kabel itu sudah tidak boleh digunakan, sudah rosak. Caranya kita boleh gunakan kaedah isolation tester juga. Kita letak pada 1000. Jadi bacaan yang kita nak mesti 0 ohm. Contohnya kita macam ni ya. Bila kita pintaskan, tekan ni, dia akan tunjuk 0 mega ohm. Ini maksudnya bacaan yang paling baik. Maksudnya arus boleh mengalir. Alright? Baik. Sekarang kita uji antara fasa merah dengan fasa kuning. Bacaan adalah 0 mega ohm. Maksudnya arus boleh mengalir daripada fasa merah ke fasa kuning. Dan merah dengan biru. Bacaan juga menunjukkan 0 mega ohm. Maksudnya arus boleh mengalir. Ingat dulu kita punya pengajaran dalam pendawaian. Kalau gunakan ujian keterusan, kalau 0 ohm maksudnya dia baik. Merah dengan neutral pun sama. Dia akan tunjukkan bacaan 0 mega ohm. Kemudian kuning dengan biru. Kuning dengan biru 0 ohm sama. Kuning dengan hitam. Sama bacaan 0 ohm. Dan hitam atau neutral dengan biru. Sudah, kesemua fasa telah diuji, menunjukkan bahawa bacaan 0 mega ohm. Jadi 0 mega ohm menunjukkan bahawa keterusannya adalah sangat baik dan kabel ini adalah boleh digunakan dari segi keterusan. Itu ujian yang kedua. Ujian yang ketiga adalah ujian pengenalan fasa. Kita nak tahu, kata kita nak tentukan yang kabel ini adalah fasa merah. Walaupun sini dah diwarnakan merah. Kalau ada jenis kabel keluaran daripada pengeluar-pengeluar lain, dia warna hitam semua. Empat kau ni warna hitam. Jadi kita tak tahu mana satu merah, kuning dan biru. Jadi daripada situ kita nak tentukan. Katakan kita kat sini tentukan warna merah. Jadi sana mesti pun merah yang sama. Tak boleh lain. Jadi nanti kalau kita sambung di assistant itu tak salah lah. Cara dia senang saja. Caranya kita kena gunakan elektrod bumi lan. Tanam pergi batang kawan je tak ada bacaan lah. Orang try apa yang ni kalau kita dengan air kan Ambil satu, katakan tetap pasal kuning, Ini ada satu. Ni pelan. kuning kat juga. Kita pakai. Saya uji dulu ya. Okey, pertama kita uji dulu ya. Katakan saya nak uji fasa kuning. Okey, pengenalan fasa. Katakan kita tak tahu lah. Semua ni gelap, warna hitam. Okey. So, saya tentukan sini kuning. Okey, kita gunakan insulation tester je juga. Insulation tester. Okay, sebab saya gunakan insulation tester? Sebab kita boleh trigger 1000 watt. Jadi kita akan bagi bekalan 1000 watt. Jadi nampak cantik sikit lah. Lepas tu saya lebih suka pakai insulation tester. Baik. Tolong ni. Katakan kita tak tahulah yang kuning tu yang tak ada warna kuning. Satu letak kat situ kat kuning, satu lagi dekat elektrod. Okey. Bacaan 0 ohm. Maksud sekarang arus mengalir ke kuning, terus ke kuning, masuk ke bumi. Okey. Jadi betul lah. Itu adalah fasa kuning. Katakan tu ubah fasa. Baik dah. Okey.
Jadi tak boleh, ya. Over limit. Maksudnya dia tidak mengalirkan arus elektrik. Okey. Okey, saya ulang sekali lagi. Katakan kita nak tentukan fasa kuning. Katakan ini tak ada color, ya. Anggap kabel ni semua warna hitam. Okey, sini kita anggap ni fasa kuning. Okey. Katakan fasa kuning. Okey. Tekan, tak sana pun kita dah pilih yang kuning itu, tekan. Bacaan 0 mega ohm menunjukkan bahawa arus boleh mengalir melalui kabel atau fasa tersebut. Jadi fasa yang kita pilih itu sebagai fasa kuning adalah betul. Itu maksudnya ujian pengenalan fasa. Okey, kalau kita nak ubah kepada fasa yang lain, sana pun kena ubah. Okey. Pada sambungan pada elektron, sana pun ujung kena ubah. Katakan kita gunakan fasa biru. Okey, letak satu kat fasa biru. Baik. Sekarang penguji ni dia akan buat sampel, ya. Okey, katakan gitu. Okey, katakan itu sebagai fasa biru. Okey, data tekan. Okey. Bacaan menunjukkan over limit. Maksudnya arus tidak boleh mengalir. Jadi fasa yang dipilih itu salah lah. Fasa yang sini dipilih salah. Okey, kita bergerak ke fasa lain. Cuba lain balik. Okey, kita pergi ke satu lagi fasa. Okey. Juga menunjukkan bacaan kosong over limit, tidak menunjukkan bacaan. Okay? Maksudnya rintangan sangat besar, arus tidak boleh mengalir. Jadi fasa yang dipilih itu pun salah. Sekarang dia beralih kepada fasa lain, uji. Okey. Bacaan menunjukkan 0 mega ohm. Jadi arus boleh mengalir. Jadi fasa yang dipilih di situ adalah betul, fasa biru. Okey. Fasa biru. Jadi bila kita dah kenal pasti fasa itu, kita tandakan dah. Kita tandakan bahawa fasa itu fasa biru. Sana pun tandakan fasa biru, ataupun kita colorkan dia. Ada satu jenis gelang, ya, atau namanya gelang, ada gelang warna, kita ada gelang biru, kita masukkan di situ siap-siap. Jadi tujuan untuk penambatan nanti tidak salah. Okey, itu cara menentukan fasa atau pengenalan fasa. Kita nak tahu sebab jauh, biasanya kabel yang kita tanam ni jaraknya sampai beratus-ratus meter. Jadi kita nak tahu memang payah. Jadi kita kena gunakan meter. Ya? Harus boleh mengalir, jadi gunakan meter, kita boleh tahu. Jadi kita ada walkie-talkie lah. Okey, sana. Okey. Sini ada baca. Jadi tandakan itu warna biru. Sini warna biru. Itu ujian pengenalan fasa. Okey. Jadi kita ada 3 jenis pengujian tadi. Ujian pendapatan, ujian keterusan, dan ujian pengenalan fasa. Ujian pendapatan kita tak payah pasang apa-apa. Just kita lay, itu uji di ujung aja. Antara fasa dengan fasa. Okey. Letak pada insulation tester bahagian warna merah, letak 1000 volt. Bacaan mesti melebihi 1 mega ohm. Jadi yang kita buat tadi, bacaan melebihi 2000 mega ohm. Jadi bacaan yang ditunjukkan adalah menunjukkan kabel ini dalam keadaan baik dari segi pendapatan. Okey, itu ujian pendapatan. Ujian kedua adalah ujian keterusan. Untuk menentukan sama ada tak litar-litar buka ataupun kabel terputus. Okey. Dengan kaedah kita memintaskan keseluruhan fasa, ke semua fasa di hujung, kemudian kita uji satu antara dua fasa, satu fasa dengan fasa yang lain. Jika bacaan menunjukkan 0 ohm, okay, kita gunakan bahagian insulation. Jika bacaan menunjukkan 0 ohm, maka dua fasa itu dalam keadaan baik dari segi keterusan. Dia boleh mengalirkan arus elektrik. Okey. Kemudian kita berubah kepada fasa lain, pasangan lain. Begitu juga seterusnya, ya. Jika bacaan menunjukkan 0 mega ohm, itu menunjukkan arus boleh mengalir. Sebab ujian keterusan adalah untuk ujian untuk menentukan bahawa arus boleh mengalir melalui pengalir itu. Jika dia menunjukkan bacaan yang tinggi, ya, katakan 1 mega ohm, 2000 mega ohm, maka itu menunjukkan bahawa ada kabel yang sudah putus, ya, dalam fasa tersebut. Okey. Kemudian yang ketiga, ujian pengenalan fasa untuk menentukan jenis fasa tersebut. Fasa merah untuk pengenalan, kita tentukan fasa merah dari ujung sini sama dengan sana. Untuk tujuan kita sambung kepada aksesoris yang lain. Itulah sekian saja jenis-jenis ujian yang dilakukan ke atas kabel bawah tanah. Ya. Jadi harap selepas ini pelajar-pelajar boleh membuat laporan bagaimana untuk melakukan
pengujian atau pengujian ke atas kabel bawah tanah, ya. Selepas itu berdasarkan kepada video yang telah dipaparkan tadi. Sekian, terima kasih. Okey. Gimana?